Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalam ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini saya akan menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, iaitu hadiah Allah atas kesedihan Rasulullah dibawa ke Sidratul Muntaha. Kisah perjalanan baginda Rasulullah dari kota Mekah ke Masjid Al-Aqsa merupakan perjalanan tidak masuk akal bagi mereka yang menggunakan akal semata-mata. Ini kerana jarak perjalanan itu hampir 1250 km. Disebabkan itu, ramai dalam kalangan orang-orang yang beriman pada mulanya menjadi kufur disebabkan tidak percaya tentang apa yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah. Lebih-lebih lagi, baginda mengkabarkan bahawa perjalanan tersebut hanya mengambil masa tidak sampai setengah hari. Jika kita hanya menggunakan logik akal semata-mata, maka kita akan menolak dengan serta-merta sebarang perkabaran yang bertentangan dengan akal fikiran. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahkan semua yang Allah hendaki, jika dia mengatakan jadi, maka akan terjadi. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 1 yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Juala yang maha mendengar dan maha mengetahui. Pada awalnya Allah memerintahkan dirikan sebanyak 50 waktu, namun Rasulullah memohon agar dikurangkan sehinggalah perintah solat menjadi 5 waktu sehari. Peristiwa tersebut merupakan satu mujizat besar yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad, junjungan kita, kerana belum pernah ada manusia yang di muka bumi ini yang melalui perjalanan seumpama itu. Baginda bukan saja diperjalankan dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Bahkan baginda Rasulullah telah diangkat sehingga ke Sidratul Muntaha yang mana melempasi langit ketujuh. Sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah menghadapi banyak ujian yang sangat berat, terutama tentangan hebat dalam usaha dakwah. Antaranya baginda diusir dan ditolak oleh penduduk kota Taif. Rasulullah juga kehilangan dua insan yang sangat disayanginya dan sangat penting dalam kehidupannya, yaitu isteri kesayangan baginda Siti Khadijah serta bapa saudara yang banyak membantu baginda, yaitu Abi Thalib. Maaf, bukan Abi Thalib tapi Abu Thalib. Oleh itu, Isra Mi'raj merupakan hadiah dan sebagai imbalan daripada apa yang telah Rasulullah hadapi, terutama pada tahun yang sama juga dikenali sebagai tahun kesedihan. Baginda Rasulullah menerima perintah Allah SAW untuk mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam. Perintah itu diturunkan secara langsung oleh Allah kepada baginda tanpa adanya perantaraan malaikat Jibril seperti sebelum daripada ini. Sabda Rasulullah, barang siapa yang berdusta di atas namaku, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun pada awalnya Allah memerintahkan dirikan sebanyak 50 waktu, namun Rasulullah memohon agar dikurangkan sehinggalah perintah salat menjadi 5 waktu sehari semalam seperti hari ini. Perintah salat 5 waktu ini sangat dipegang erat oleh Rasulullah dan baginda sangat menitik beratkan kepada umat baginda supaya tidak meninggalkan salat 5 waktu kerana ia adalah tiang agama Islam dan kunci agar diterima segala amalan di dunia. Jika kita perhatikan dan kita selami kisah ini, maka kita akan dapati bahawa perintah solat adalah salah satu perintah yang sangat besar, sehingga Allah menjemput Nabi menerima sendiri suruhan untuk mengerjakan solat. Disebabkan itu, terdapat banyak ayat yang mana Allah perintahkan supaya manusia sentiasa meminta pertolongan Allah dengan mengerjakan ibadat solat.
Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang bermaksud, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan yang sabar dan mengerjakan solat, dan sesungguhnya solat itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Sejak kebelakangan ini, ramai dalam kalangan kita yang mencoba membuat amal-amal tertentu, khususnya amalan pada hari Isra dan Mi'raj. Sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj sangat penting dan besar kepada umat Islam. Ini termasuklah dengan mengatakan bahawa puasa pada hari ke-27 di bulan Rajab ganjarannya sama seperti berpuasa 60 bulan, dan jika kita sertakan dengan sedekah, pahala seperti puasa 1000 tahun. Terima kasih kerana telah menonton video saya. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.